PKPD bos. Untuk pengetahuan, Taman TJ PKPD. Masuk tak boleh keluar, ngusir tak boleh, orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar. Selama mana? Sampai 28 bulan bos. Macam mana? Nasib lah. Jadi barang keperluan kita dapat daripada dalam taman sajalah. Kalau nak duit tu dekat sini pun ada ATM dekat 7E tu, so tak ada masalah lah. So tak ada apalah bos. Tu je lah cerita dia. Okay. Hari ni kau nak buat live hari ni pasal yalah, Proton suruh buat live, kau buat live lah. Hey, apa khabar? Di Kuantan macam mana? Orang dengar cerita rumah dah sihat dah. Tadi nampak dah jogging dah. Alhamdulillah nampaknya sihat dah tu. Tempat awak macam mana? PKPD juga ke? Harap itulah. Tapi rasakan Kuantan dah okey dah sikit. Okay, hari ni kita nak buat sedikit ni lah. Okay, baru seorang. Tolong share Cik Zalhi. Mana tahu adakah kawan nak tengok ke? Ini kita macam pressure lah bang. Assignment daripada syarikat lah. So kita buat live lah. Setiap hari satu orang kena buat live. Cuma hari ni tajuk dia saya dipilih lah tentang macam mana nak jaga gearbox. Kereta macam mana okey? Kereta awak okey ke? So anak yang duduk di KL tu macam mana? Sini okey lah, dia settle down everything lah. Lah. Nak keluar tak boleh, duduk kat rumah je lah. Okay. Taman ni lebih kurang 6 ke 7 ribu orang, kalau tak silap. Memang ramai lah Taman Terutajaya ni. Kawasan sekitar dah okey, dah tukar status daripada masih lagi PKP. Tapi taman untuk Terutajaya ni memang ada
Taman Temenggara ada masih Taman Temenggara, Taman Temenggara Indah, Taman Temenggara Makmur, masih lagi PKPD. Maksudnya tiga-tiga penduduk di taman ni tak boleh keluar masuk secara mudah lah. Maknanya dengan hal-hal yang dibenarkan oleh pihak berkuasa, kena tunjuk dokumen yang diperlukan baru boleh keluar lah. Kalau tak ada dokumen memang tak boleh keluar masuk lah. Itulah. Mohon pada Cik D, Puan Sabariah, kalau boleh share, sebab hari ni saya ada buat live untuk sikit saja daripada saya daripada berkenaan dengan kereta Proton lah. Tapi tujuan kereta ini tak secara teknikal, tapi secara yang basic sahajalah. Kita nak cerita-cerita tentang PKP ni. Okey. Saya rasa pertamanya kita dah ada 3 penonton ni. Cuma saya nak sebelum tu saya nak ucapkan tahniah lah kepada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita yang baru ni mendapat keputusan SPM yang cemerlang lah. Tahniah pada mereka lah yang berjaya dapat 7A, 8A, 9A, 11A ini tahniah kepada mereka dan juga kepada kedua bapa mereka, kerana anak mereka telah berjaya dalam mencapai keputusan yang baik dalam SPM baru-baru ini. Kita doakan semoga mereka maju jaya, sukses semua lah. Bagi anak-anak yang kurang berjaya tu, kita pun nak beritahu bahawa tidak mendapat keputusan yang baik dalam SPM pun tidak mengapa. Dunia belum kiamat, masih ada peluang yang hidup kamu masih panjang, banyak benda kamu boleh lakukan. SPM bukan segala-galanya, ada benda yang lebih baik daripada itu kan. Jadi jadi kita boleh ubah hidup kita dengan berusaha lebih baik kan. Janganlah kerana kita gagal dalam SPM ni kita rasa down ya. Tak gitu sebenarnya. SPM bukan segala-galanya. Okey. Apa saya nak cerita ya. Okey, tadi pasal SPM. Okey, juga pasal vaksin. Okey, saya telah ambil vaksin pada 15 hari bulan di Dewan Tun Razak Temerloh pukul 2, Pfizer, dan alhamdulillah saya dapat. Ini hari yang berapa ya? Hari kelima. Jadi kesan sampingan tidak ada sedikit tapi tak banyak lah. Jadi daripada mereka yang belum mengambil tu, saya cadangkan ambil. Okey, berdaftar, sila ambil ya. Kita sahut seruan kerajaan supaya semua orang ambil tolonglah ambil vaksin ni. Supaya apa? Supaya kita dapat mengurangkan kesan jangkitan tu sekiranya kuman tu terkena pada kita. Maknanya bukanlah kita ambil vaksin tu 100% kita tak ada rasa macam kebal, tidak sebenarnya tidak Dia vaksin ni macam kita dalam kereta ni, ibaratnya airbag lah ya. Sebuah kereta tu ada airbag, kalau yang canggih sikit ada depan, belakang, atas pun ada, jadi 6. Sekiranya kemalangan tu datang daripada depan, berlaku hentaman depan, maka keluarlah airbag tu ya, yang depan, yang kiri kanan semua keluar. Tapi rasa sakit tu tetap ada lah ya, percayalah. Kalau ada airbag pun 10 airbag tetap rasa sakit juga. Jadi cuma kalau tanpa airbag memang parah lah ya. Sila-sila innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dengan adanya airbag tu membantu kita mengurangkan tahap kecederaan pada tubuh badan kita. Begitu ke vaksin sebenarnya. Vaksin ni cuma menolong kita untuk mengurangkan kesan daripada jangkitan. Okey. Jadi saya menyuruhlah pada kamu yang di luar sana, pergilah ya. Pak Ngah, kalau dah tu dah ambil, alhamdulillah. Okey, pada Puan Nur Azlina, pada Puan Sabariah, kalau belum tu pergi cucuk lah, tak ada masalah. Okey, sebenarnya saya ulang balik, sebenarnya hari ni saya nak buat live ni, ini assignment saya lah ya. Diarahkan, tapi tak apa, saya suka buat benda ni. Cuma saya nak beritahu tajuk kita gearbox ya. Cerita macam mana kalau kita ada satu kereta,
biasanya semua kereta ada gear lah, tak kira manual ke auto, kita tetap sebab kereta tak ada gear. Cuma saya nak beritahu cara ringkas, tutorial ringkas macam mana kita nak jaga gearbox kita supaya tahan lama. Kata orang putih, long lasting. Pakai barang kalau tak tahu cara, dia cepat rosak, kan? Jadi kita nak tahu cara-cara sikit sebanyak tentang macam mana untuk jaga penjagaan yang lebih yang baik, supaya apa, kereta yang kita gunakan tu, gearbox dia tu tahan lama. Okey, tajuk utamanya gearbox automatik lah, ya. Saya nak cerita sikit. Dalam Proton ni, sebab saya kerja Proton ni ada yang gunakan automatik ni banyak. Dan saya dengar cerita Proton dah mula mengurangkan atau telah memberhentikan produk yang kereta yang gunakan kereta manual. Sekarang dah tak ada manual dah, ya. Kita dah gunakan auto sekarang, semua pakai auto, tak ada manual dah, ya. Saya tak tahu kenapa, saya tak boleh komen, ya. Tapi Proton suruh kita buat nak buat Proton buat gear auto, so kita kena promote pada pelanggan di sana, di luar sana. Kita sekarang gunakan semua kereta-kereta kita menggunakan gear auto. Okey, gear auto ni ada yang ringkas, ya. Ada yang sangat kompleks, ya. Maksud saya yang kompleks tu yang lebih canggih lah, ya. Yang biasa-biasa ni macam contoh kereta Saga, kereta Persona, kereta Iris, ya, kereta Ezora, kita menggunakan gear yang biasa, yang auto, sistem yang biasa saja. Tapi kalau nak canggih lagi, itu kena penerangan lebih lanjut tentang S50 dengan S70. Mereka menggunakan kita panggil DCT, dual clutch transmission, maksudnya ada dua clutch, ya. Biasa kita guna satu clutch saja, auto, ya. Taruh D tu jalan saja. So kalau DCT ni dia kena ada penerangan yang lebih lanjut lah. Okey, jadi kalau kita gunakan salah satu kereta, sama ada Iris ke Persona ataupun itu, kita kena tahu macam mana nak gunakan dengan cara yang betul. Hai bos, hai Cik Muhid. Okey, selamat pagi, selamat PKP. Okey, terima kasih kerana sudi singgah dekat saya punya ni. Okey, walaupun tak handsome tapi boleh lah, kan. Umur dah 50 setengah abad ni, tapi laku lagi lah, insyaAllah lah, kan. Kalau laku orang beli kereta lah, bukan laku itu, tapi laku lah orang kalau nak beli kereta. Okey, saya nak cerita, okey, yang antara yang kita gunakan gear auto ni, Saga, ya. Saga sudah mulakan gear auto. Sebenarnya auto ni ada dua. Satu iaitu Saga yang terbaru ni kita gunakan auto, AT, automatic transmission. Okey, kalau Persona, Iris dengan Ezora masih dia menggunakan CVT. Benda pula CVT ni. Okey, tadi AT, ini CVT. Okey, CVT dengan AT tak sama, tapi mereka ni secara basicnya, secara rasanya adalah automatic. Maknanya tahu dekat D tu, tekan minyak, jalanlah sampai ke Perlis, sampai insya-Allah. Tapi dia punya cara bekerja hampir sama, tapi dia tak sama. Okey, jadi saya tak nak terangkan tentang perbezaan antara CVT dengan AT ni. Cuma saya nak beritahu tentang gearbox auto lah, ya. Okey, ada sikit persediaan ni, tak banyak, cuma nak cerita saja. Okey, saya nak terangkan kepada anda di luar sana. Pertamanya, kita kena gunakan ataupun kalau kita dah beli kereta Proton yang menggunakan automatic ataupun CVT, kita kena gunakan datang ke showroom kita ataupun pusat servis kita kena tukar minyak gearbox. Selain daripada minyak hitam, kena tukar minyak gearbox ataupun minyak auto ataupun minyak CVT. Jangan fikir kita nak pakai minyak, nak tukar minyak hitam je. Kau nak tukar minyak hitam je, so kita lupa. Hai Ari, selamat pagi, macam mana? Macam mana dapat kontak semalam? Okey. Jadi sekarang ni kita kena datang ke Proton servis. Selain daripada tukar minyak hitam, kita kena tukar minyak gear. Okey, gear tu maksudnya gear auto lah. Sebab minyak yang kita jual di pusat servis Proton yang diiktiraf adalah yang original. Okey, nanti saya terangkan. Saya nak cerita benda ni berlaku pada diri saya lah, bukan diri saya, pada pelanggan saya.
sesuatu berlaku apabila dia gunakan minyak yang dia gunakan, dia buat kat luar, apa jadi? Nanti saya ceritakan. Okey. Jadi take note, kena selain daripada tukar, dia ada dia punya jadual, nanti saya terangkan. Tapi yang pentingnya kita kena tukar minyak selain daripada minyak hitam ataupun minyak enjin, kita kena tukar juga minyak gearbox. Okey. Okey, bila kita nak tukar tu, okey, pertamanya biasanya di dalam buku manual tu dia ada tulis. Siapa tak cakap answer? Answer, sorry. Dia 60,000, 60,000 kilometer kena tukar. Okey. Sebab apa kena tukar? Sebab di dalam oil sump tu, wah lebih teknik dalam gearbox tu dia ada oil sump, dia jaga yang takung minyak tu, minyak gearbox tu, dia ada satu penapis tu. Okey. Penapis ni akan menapis minyak yang bergerak untuk menjadikan minyak tu bersih, sentiasa bersih. Sebab gearbox ni dia satu perkara yang perlu dalam satu objek yang perlu menjalankan kerja dengan terlalu efisien, sebab gearbox kan. Jadi dia kena tapis minyak tu macam dia kena supaya minyak yang berjalan dalam gearbox tu sentiasa bersih. Berbanding dengan gearbox manual, dia tak ada filter. Ya, dia tak ada filter. Dalam gearbox auto dia ada filter. So maknanya kita kena alert, kita kena tahu setiap 60,000 km kita kena tukar. Tapi biasanya kalau kereta baru, kata orang Temeloh tu, tonyoh je kereta dekat tu, dia orang tahu dah. Dia orang akan cerita apa nak kena tukar encik ini, tu ni. So dia akan tunjuk kita berapa bil, so kita bayar saja. Okey. Apa nak ada hal, sebab apa harga yang ditawarkan sangat kompetitif. Okey, saya tak nak cerita pasal harga, saya nak cerita pasal wajib, bukan sunat wajib kena tukar. Tu ya, jangan kata orang tu, jangan sampai bila kita sampai kepada pusat servis tu kita kata boleh saya tangguh, boleh saya delay. Kalau boleh jangan itu berlaku. Sebab apa? Bila kita delay takut-takut warranty award ya. Tolong jangan sampai kita tak tahu. Hai Azhar Ahmad. Okey, terima kasih. Okey, Cik Zaidi, otai yang masih berbisa. Okey, jangan servis. Okey. Jadi kita kena pertamanya servis, kena datang ke pusat servis ya. Jangan tak servis. Selain daripada minyak hitam, kita minta pusat servis tu tengok kita punya jual tu sama ada dah sampai belum. Kalau belum sampai tak perlu tukar. Kalau dah sampai, tukarlah minyak gear tu. Okey. Dia tak salah saya 6,000 km ataupun 3 tahun. Whichever come first, mana sampai dulu lah. 3 tahun sekali tukar, berapa sen sangat ya. Nanti saya ceritakan apakah yang efek orang yang tidak menukar minyak gear ni di tempat pusat kita. Ada berlaku pada customer saya, nanti saya terangkan. Okey. Jadi dapat nak cerita, kita cerita benda lain pula. Okey, pertamanya kita ada break sikit, commercial break ya. Setiap hari kita ada commercial break. Pertama saya nak beritahu pada kawan-kawan di luar sana sebenarnya polis telah memberi kita peluang untuk membayar saman dengan pengurangan 50%. Sama ada kepada individu atau kepada syarikat. Ingat siapa-siapa yang ada saman di sana bayar. Okey, dia bagi kita peluang 50% diskaun untuk individu ataupun syarikat. Tak ada kisah apa. Bila tu? Pada 18 yang lalu hingga 18 Julai lalu hingga 18 Julai yang akan datang lah. Maknanya semua Cik Zarin, okey, ingat saya dah bagi ni iklan saja. Okey, pergi bayar. Kalau ada saman kena bayar. Boleh bayar pada polis. Dia ada pengurangan 50% daripada 18 Jun hingga 18 Julai. Tak perlu pergi balai. Dia ada aplikasi My Bayar Saman. Download saja, kita boleh bayar melalui talian. Okey, itu. Okey, kita berbalik kita kepada pasal gearbox ni. Tadi saya dah cerita kena datang servis. Okey, kedua, itu yang perlu buat, apa yang jangan kita buat. Okey, jangan kita buat. Yang pertama, pernah dengar tak ada dulu orang-orang dulu dia turun bukit, dia free gear. Ini maksud saya yang auto lah. Okey, jadi benda tu jangan buat. Okey, jangan buat.
Hai Saimah, okey. Jangan buat Siti Ramah, okey. Jangan buat seperti kita turun bukit daripada bukit Bukit Genting tu turun kita free gear. Agak-agak nak naik balik kita masuk balik gear D. Okey, itu satu perkara yang salah untuk dilakukan. Sebab apa? Semasa kita turun tu kita free gear tu betul-betul kereta tu berjalan di atas berat dia, kelajuan dia, okey. Dia tak ada bebas daripada gear. Jadi bila kita naik balik, maka masuk gear, maka daripada gear yang kosong tu dia terus melompat kepada gear yang sepatutnya, maka ditakuti dia akan merosakkan gear tu. Dia sebenarnya apa-apa saja barangan, kalau kita salah guna, dia tak rosak hari ni buat, esok rosak, hari ni buat, lusa rosak. Tak. Sebenarnya benda-benda seperti barangan seperti ini, dia akan rosak lambat. Maknanya jangka hayat dia, kita Proton kita akan buat satu kereta, okey, dia dibuat bajet. Buat gearbox ni, dia punya bajet 7 tahun. Akan rosak dengan cara pemodelan yang betul tau. Bukan macam Fast and Furious tu. Okey, dia cara bawa betul, ini beban yang betul, kelajuan yang betul. Dia dijangkakan bahawa jangka hayat dia lebih kurang 7 tahun. Tapi oleh kerana cara pembawakan kita tu kurang cermat, kan? Macam terlalu laju, cara yang salah, maka jangka hayat tu cepat. Kalau katakan 7 tahun, mungkin dia akan rosak dalam 3 tahun, dia dah rosak. Sebab cara penggunaan gear tu tak betul, tak seperti mana yang dikenakan oleh syarikat. Okey, tadi saya pasal turun bukit free gear, jangan buat ya. Jangan buat kawan-kawan. Okey, bahaya satu. Sebab apa? Dia lose control. Tak ada orang control dia. Yang control dia brake saja. Okey. Jadi turun bukit Genting, turun bukit tinggi, jangan free gear. Maksud saya yang auto ya. Kedua, kita jangan paksa kereta auto ni. Kereta auto yang kita gunakan ni, contohlah ya, kita berada di satu traffic light, kita pun nak berlumba dengan kawan-kawan kita, dia nak cucuk kita pun nak berlumba. So kita masuk gear D, tekan minyak, tekan brake. Bila traffic light merah tukar pada hijau je, kita terus lepas brake, tekan minyak. So itu satu perkara yang sangat best bagi kita lah. Sebab apa? Kita meluncur dengan laju, boleh berlumba. Tapi sebenarnya untuk masa yang jangka panjang, dia akan merosakkan gearbox kita. Sebab gearbox kita ni bukan untuk berlumba sayang. Gearbox kereta ni, kalau kereta yang macam Saga ni, dia khas untuk pemanduan yang individu saja, yang untuk biasa santai-santai je, untuk ngorak-ngorak, untuk jalan-jalan saja kan, bawa keluarga, pergi makan aiskrim, pergi pantai. Itu saja. Kalau nak berlumba, kita tengok kereta di Sepang tu, kereta dia telah diubah suai untuk berlumba. Jadi gearbox dia tak sama dengan gearbox kita. Jadi kita tak boleh samakan kereta kita dengan Fast and Furious dalam filem tu. So jangan sekali-kali kita di tepi light tu kita tekan brake, kita tekan minyak, lepas tu untuk berlumba kita lepaskan brake, tekan minyak, maka tayar akan berpusing, kelajuan akan berlaku di situ. Itu satu perkara yang tak apa-apa bagus. Okey, gearbox ada satu soalan. Yes. Okey, Cik Kamar. Bijak Cik Kamar ni. Gearbox. Okey. Gearbox Proton ada bersama dia. Okey, setiap orang yang beli kereta Proton ni dia ada waranti. Okey, waranti dia 100,000 ataupun 150,000, 150,000 ataupun 5 tahun ataupun 60 bulan. Okey, dia merangkumi dua, iaitu enjin dengan gearbox. Okey, jika jadi tempoh masa dia untuk gearbox ni adalah dengan enjin adalah 5 tahun ataupun 150,000, whichever come first. Sekiranya gearbox kita rosak dalam jangka masa yang ditentukan tu, maka pihak Proton akan ganti. Okey, ini pengalaman saya. Bagus Cik Kamar ni. Saya pernah dapat satu kes ya. Pelanggan saya daripada Kuala Lipis berkerusuh di Kuantan, balik semula melalui Temerloh, di Keridau dia call saya, Cik Raja, kereta saya ada bunyi kuat. Saya kata bunyi apa? Dia kata bunyi kuat lah. So bila dia start kereta, dia masuk gear, bunyi macam tak tahu nak kata lah ya, macam
rian jatuh atas kepala kot. So jadi kita panggil kita punya staff pergi ambil kereta tu di kat Kedah, bawa balik ke pusat servis kita di Temerloh. Maka saya selepas sampai 2-3 hari lepas tu, saya tanya pada kawan-kawan kita di pusat servis, apa berlaku pada kereta Azora dia. Azora Bolt Turbo. Jadi dia kata, Cik Raja, gearbox dia rosak. Jadi rosak bila kita start menghasilkan bunyi sangat kuat. Jadi rosak apa saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, akhirnya gearbox tu diturunkan sampai satu masa kita ganti satu gearbox baru. Ya, yang baru sebab apa? Dia masih dalam masa waranti. Dan saya tanya kepada pusat servis tu, berapa harga gearbox Azora? Dia kata lebih kurang 17,000 campur upah kot. Okey. Okey, Cik Zaidi tanya dah soalan ni. Okey, nanti saya tanya jawapannya tak boleh lah. Okey. Dekat luar tu, luar pesisir pantai ke, luar kampung ke, tak boleh. Maksudnya kita nasihatkan kepada pelanggan-pelanggan setia kita yang kita sayangi, yang kita cintai, ya. Seperti Encik Karizal Bahari ni, gearbox ni satu benda yang komponennya sangat penting dalam sesebuah kereta. Tanpa gearbox, siapalah kereta tu, kan? Tak ada gearbox, kereta tak ada gearbox, macam mana nak jalan? So maknanya dia seperti satu benda yang sangat penting, sangat vital, sangat penting dalam sebuah kereta. Jadi kita kena jaga dia. So tidak boleh tukar. Jawapan ni tak boleh tukar, ya. Walaupun selepas waranti pun kita saran kepada pelanggan-pelanggan kita, kembalilah kepada Proton, cintailah Proton, ingatilah Proton. Apalah salah, kan? Takkan tak nak tengok muka salesman yang handsome di sana, kan? Kita sedia untuk memberi khidmat nasihat kepada mereka. Okey. Ini siapa ni? Okey. Cik Kariza ni nak tanya apa tadi? Okey, Sailan, apa khabar? Okey. Gear manual ke? Gearbox saya tadi. Okey, mungkin Cik Kariza ni dia dah miss the bus. Okey. We are talking about gearbox, auto gearbox. Okay, so manual is not in our topic right now, but if you want to know, gearbox manual dia punya cost lebih rendah, okay, dan lebih mudah sistem dia. Dia tak ada messy sangat macam, dia tak complicated macam auto. Okay. Okay, hi Yuzak Karya. Okay. Tukar minyak ke mana kamera. Okay. Ya betul, Cik Ain. Ain ni bos kita. Saya cadangkan kepada semua pelanggan-pelanggan kita di luar sana, kita mempunyai barisan bukan alternatif, barisan pemain, bukan pemain bola sepak yang menang baru ni dengan Thailand, bukan. Kita ada barisan service advisor yang handsome dan comel, barisan technician dan mekanik yang tough. Mereka ni sangat berpengalaman. Okey, saya nak bagi tahu satu perkara, ya, tapi ini nak rahsia-rahsia lah. Tak nak rahsia pun tak apa. Okay. Sebenarnya Proton Apico di Temerloh ni asalnya dulu adalah daripada Proton Eda, ya. Asalnya sebelum Proton Eda kita adalah Ion Temerloh. Selama saya duduk di sini, kebanyakan ni cerita betul, ya. Siapa nak sangka lah. Okay. Okay. Sekejap Cik Zaidi, saya nak cerita pasal pusat servis Proton ni. Kalau ada apa masalah, minta maaf pada ada masalah di luar sana. Saya banyak dapati kebanyakan ada dealer yang tenang, dia hantar kata you hantar pergi buat dekat Proton Temerloh. Sebab apa? Proton Temerloh ni macam hospital besar kot. Sebab bila hospital kecil tak boleh buat, hantar kepada hospital besar. Jadi kita ni macam hospital besar lah, ya. Jadi saya minta maaf cakap itu, dan ada kes berlaku, kan. Jadi kita bukan nak memburukkan orang, tapi we are the what we call, we got the knowledge, we got talents. Okay, sorry to say that. Sorry Puan Ain, saya mungkin overreact. Okay, that's the point, that's the facts. Kita ni memang selalu orang tak nak buat, kita buat. Okay, warranty kita buat. Okay. So boleh tak? Okey, tanda-tanda gearbox rosak. Okey, macam ni. Tanda-tanda dia rosak, pertama bila kita masuk tu dia ada lag. Atau bila kita masuk, kan, kita tekan minyak, dia macam lambat pergi. Dia lambat, dia ada lag, dia ada delay. Itu tanda-tanda gearbox rosak tu sebenarnya. Okey, tanda-tanda dia rosak. Satu, dia bila kita masuk dia lambat pergi.
Kedua, dia tak macam biasa kelajuan dia. Dia punya kelajuan dia, Cik Zaidi, kalau Cik Zaidi perasan, kalau kita tekan minyak, dia pergi. Tapi tak seperti mana sokmo, kata orang Temerloh. Kalau 3 saat kita dah tekan minyak, dah sampai 80 km sejam, dia tak pergi 80 tu. Dia pergi dalam 50, 40 saja. Dia lambat nak pergi ke 80, 90 tu. Itu menunjukkan tanda-tanda gearbox kita ada problem. Tapi yang nyatanya ada bunyi, dia akan mengeluarkan bunyi, okey, bunyi tu tapi lambat, tapi dia akan mengeluarkan bunyi tu dah tentu. Ketiga, yang keempatnya dia mengeluarkan kadang-kadang leaking, okey. So kita kena selalu, kalau boleh ya, ni nasihat saya kepada pelanggan saya, kalau kita parking kereta, kalau boleh dekat pos, jangan parking dekat rumput, dekat luar rumah. So taruh dekat pos. Pos maknanya setiap pagi bila kita start kereta, kita tunggu, kita hitkan the engine tu, bila kita keluar kita tengok. Ini amalan saya lah, bukan amalan orang tua saya. Amalan saya tengok cecair apa yang ada tertinggal di situ. Kalau kata air, oh itu air aircon. Kalau warna hijau, ini coolant. Kalau kuning, minyak brake. Kalau merah, power steering. This is the thing yang kita kena tahu. Okay? Cik Kariza, ingat tu pesan saya, parking kereta dalam pos, so you akan nampak whatever liquid balance yang dekat bawah dekat pos you. Jangan taruh dekat-dekat tempat lain. Okey, Puan Ain, sebenarnya saya sangat teruja dengan pasukan kita, walaupun kita kerdia di Padang Kerdia, makan belacan, makan budu, tapi kita masih boleh mengalahkan pasukan Thailand walaupun dengan 1 gol kosong lah penalty. Okey, kita take a break, kita cerita benda lain. Okey, pertama tadi saya cerita pada SPM. Pasal tu saya nak cerita pasal JPJ ya. Okey, untuk pelanggan-pelanggan di luar sana, untuk kawan sahabat-sahabat yang saya sayangi, saya dah ada 19 orang ni. Kalau boleh share untuk saya, jadi saya nak bagi info. Okey. Barang siapa yang ada di luar sana, saya nak beritahu di JPJ kita pada hingga 1 Jun hingga seterusnya, kita yang dibenarkan untuk yang dibenarkan Hidup adalah kenderaan yang di penerangan, iaitu yang melakukan essential service lah, iaitu untuk rentas negara. Mereka ini dibenarkan untuk datang ke tu untuk menghidupkan rotek lah. Okay? Mereka ni tak ada pengecualian, sebab lori, bas, apa-apa saja mereka perlu untuk dapatkan perkhidmatan, kita perlu ada. Okay? Kedua, untuk menghidupkan LKM, iaitu lesen rotek tu, kita boleh hidup. Tapi untuk pengetahuan anda semua, sekiranya kita sekejap saya tadi, sekiranya kita lesen LKM kita tamat pada bulan 6, so kita tidak benarkan untuk menghidupkan di bulan 6, so kita dibenarkan untuk bulan 7. Cuma kita disarankan untuk menghidupkan insurans saja supaya kita boleh berada di atas jalan raya ya. Kalau macam contoh, kalau saya boleh cakap, ada itu lagi yang kakak yang kat Sabah tu yang ada sikit marah-marah sikit dengan sayang-sayang marah sayang pada polis tu, sebenarnya dia telah disaman kerana dia tidak menghidupkan rotek. Bukan saja tidak rotek, dia punya insurans pun tak hidup. So dia ada melakukan kesalahan. Okay? So maknanya pergi JPJ boleh hidup rotek, tapi kalau tamat bulan 6, bulan 7 nanti boleh pergi ya. Kalau mati bulan 6, hidup bulan 6 tak boleh. JPJ tak benarkan. Okey, lepas tu yang boleh aktiviti yang digunakan pengeluar salinan vehicle ownership, pembaharuan PSV. Okey, siapa yang di PSV GDL boleh pergi, boleh hidupkan di sana. Okey, tidak ada masalah. Petugas, tapi di sana faham-faham sajalah, kaunter hanya buka 20% daripada jumlah keseluruhan. Okey, dan untuk pergi sana, pengetahuan anda semua tidak boleh secara walk-in ya, kena buat temu janji dulu secara manual. Kalau tidak, dia memang tak benar lah. Jadi kalau kita tak ada janji, macam mana kita nak berjumpa kan? Jadi kena temu janji dulu. Okey, itu saya punya iklan sekejap. Okey, break ya. Okey. Okey, kita nak jawab soalan Cik Zaidi ni. Sekejap ya. Cik Zaidi, berapa kilometer sepanjang kita perlu tukar minyak gear yang disyokkan? Okey, pihak Proton telah mengecualikan. Okey, semalam saya telah buat dah tanya kita pada sales advisors kita yang bertauliah, iaitu Encik
lah, tak salah saya nama dia. Okey, dia telah memberitahu saya, dan sebab saya takut juga saya silap, iaitu 60,000 kilometer ataupun 3 tahun. Okey, ingat 60,000 3 tahun. Kita kena tukar minyak gearbox. Tapi kalau kereta baru tidak ada masalah. Hey Cik Jeffrey, okey. Jadi Cik Haikal, jadi maknanya kereta baru pergi sana, mereka akan beritahu apa yang perlu tukar, apa yang tak perlu tukar. Cuma bila sampai dekat servis, pusat servis Proton ni, kalau boleh, sebenarnya kita tak perlu bayar cash sekarang ni. Sebab apa? Segala pembayaran dilakukan melalui online. Okey, bawa debit card tu, setelah selesai semua, kita bayar melalui debit card. Tak perlu keluarkan cash. Tak perlu nak bawa dalam par ke tuan tembeluh tu, nak bayar pakai cash. So kita pakai debit card saja. Kalau ada canggih, kita pakai credit card, ya. Ataupun American Express ke apa sajalah, orang tembeluh kaya. Tapi saya tak tahulah sama ada penonton saya ni daripada luar ke dalam ke, saya tak tahu. Tapi kalau nak tahu, saya daripada Temerloh, bandar patin, bandar yang termasyhur dengan patin, ikan patin tempoyak lah. Okay? Tapi walau bagaimana yang masyhur pun, kedai-kedai patin dah ditutup lah, kita tak boleh makan lah. Harap-harap benda ni cepat berlalu, kita boleh makan, ya, patin. Okey, kita kembali kepada tadi ada okey, ada orang tanya saya. Okey, saya kena close tadi. Okey, pertamanya saya nak cerita sikit antara benda-benda yang saya nak nasihat kepada pelanggan-pelanggan kita di luar sana. Kalau sekiranya kita ada bawa kereta, tak kira kereta Proton ke, kereta Honda ke, Toyota ke, apa saja, sebenarnya automatic ni dia tak sama dengan manual. Okey, dia tak sama dengan manual. So kita kena, sebab kalau kita perasan dulu-dulu kereta kan dia ada D321L kan, ingat tak? Sekarang, tapi kebanyakan kereta sekarang ni semua ada D2L, ataupun kadang-kadang dah canggih sekarang D dengan L saja. Pasal tak? Jadi maknanya zaman dah berubah, kereta pun dah berubah. Jadi sekarang ni jadi D ni dia sebenarnya kita untuk gear auto ni dia ada gigi. Okey, gigi kalau ada 4 speed dia ada 4 gigi lah. 4 gigi tu 1 2 3 4. Okey. Jadi canggih sekarang ni. Kadang-kadang nak memotong pun tak perlu tukar L, pakai D pun dah cukup sebab dah power. Okey. Cuma walaupun dah power pun saya beritahu pada kawan-kawan di luar sana, pertama ya, selain daripada gunakan minyak yang betul ya di pusat servis kita, saya nak sarankan pada kawan-kawan kita di luar sana, kenderaan auto ni dia kena step by step, dia kena slow and steady. Masuk D, tekan, dia akan pergi secara smooth, laju. Dia tak boleh macam manual kita boleh paksa dia. Okey, tekan masuk gear 1, tekan minyak, zong, tukar gear 2. Gear auto ni dia smooth. Okey, dia tak macam kereta manual. So kita kena tahu D, tekan minyak, dan dia akan tukar slow and steady. Nama pun dah auto. Okey, Cik Bujal, tukar di Proton Biko Temerloh motor. Terima kasih Cik Bujal kerana menyokong saya. Okey, ada orang tanya saya banyak orang tanyalah. Dia ada, kalau kita tengok di media sosial ataupun di YouTube, ada orang tanya saya. Ini soalan yang agak yang subjektif. Saya ingat kawan-kawan saya di sana boleh bagi pendapat lah ya. Kalau kita berhenti di traffic light lah ya, ada orang tanya, orang beritahu yang terbaiknya kita letak di D. Letak kat D, biarkan kat D, terbaik. Ada orang kata sampai dekat traffic light kita tahu N, kita tekan brake. Jadi dia ada pro dan kontra ya. Jadi boleh tanya, tak ada masalah. Okay. Jadi banyak orang kata lebih baik tahu dekat D bila kita dekat traffic light. Ada orang kata lebih baik tahu dekat N, sebab ia akan tidak memberi force yang lebih kepada gearbox tu. Jadi dia ada pro dan kontra. Jadi saya ada jawapan, tapi jawapan saya tidak menyelebahi mana-mana lah. Antaranya jawapan saya itu adalah, sekiranya anda duduk Temerloh lah, macam saya duduk di Temerloh, ofis saya di Bandar Baru. Daripada Bandar Baru saya nak balik ke Terengganu, saya lebih kurang ada 2 traffic light saja. Maknanya tak busy, tak macam KL. Kadang-kadang duduk tak sampai 20 meter ada 10 traffic light. Okay? Dengan trafik yang banyak, kita kena masa menunggu yang lama.
Maka jadi banyaklah ya dia punya tu. Bagi saya kalau kita bila kita berhenti di traffic light di Temelloh, bagi saya kalau kita menggunakan dia auto tak perlu tukar lah. Sebab apa? Kadar traffic light tak banyak. Sampai dekat Jalan Bahagia 1, sampai dekat Bandar Baru 1, Jalan Bahagia 1, kat rumah 1. So maknanya tak perlu saya nak tukar sangat. Okey. Itu pendapat saya. Tapi kalau kita berada di Kuala Lumpur, satu kilometer dah ada 10 traffic light. Jadi bagi saya yang terbaiknya kita tukar pergi N. Okey, tukar N supaya apa? Supaya bayangkanlah 10, kalau terus 10 traffic light kita berhenti 10 traffic light 10 yang kita tak tahu gear, bayangkanlah gearbox tu bekerja dia panas dia heating. So benda yang terlalu panas ni tak baik bagi sesuatu benda lah ya. Pertama dia mudah rosak, dia punya jangka hayat dia rendah, dia cepat haus. Okey, itu bagi pendapat saya. Okey, tapi kalau dia alamak, siapa tu Mansur? Okey, Cik Mansur, apa khabar? Hai Cik Linda. Auto hold. Okey. Cik Karizal, saya nak sampai dah bahagian tu sebenarnya, tapi saya nak cerita dulu pasal yang ni. Okey, ini cerita pasal Saga, Ezora dengan Iris dengan Persona. Sebab mereka ni tak guna DCT. Okey, ini single, dia single. Jadi maknanya dia tak macam canggih macam S50, S70. Maka bagi saya pendapat saya, kalau terlalu banyak traffic light, kita tukar je lah. Kita tukar N, tekan brake. So tunggu sampai lampu hijau merah tukar kepada hijau, kita jalan. Sebab apa? Kalau kita duk tekan brake, masih dalam posisi gear, tapi kita tak, dia akan force ya. Kereta-kereta ni dia akan force, dia tak canggih ke gearbox ni. Okey, Cik Kariza dah bangkitkan satu pasal okey, pasal Cik Kariza dah tanya pasal auto hold. Okey, auto hold ni adalah satu yang berada di okey, saya nak cerita kepada anda di luar sana yang dah tahu, yang tak tahu. Okey, kalau saya silap, saya rasa saya tak silap lah ya. Sebab saya semen proton lah. DCT ni dual clutch transmission. Okey, so sebelah kanan, kalau saya boleh kata, dia ada yang kiri, yang kanan tu dia 1, 3, 5, 7. Ya, sebelah kiri tu dia ada 3, 1, 2, 4, 6. So dia ada 7 gear. Okey. DCT ni dia terlalu canggih, okey. Gear yang dipakai pada S50 dengan S70. Okey, apa yang saya fahamkan, ketika kita membrake, okey, maka kuasa yang biasa dialirkan kepada gear tu akan diputuskan. So tidak ada beban terhadap gearbox tu. Maka tidak ada masalah. Kereta-kereta yang pakai DCT ni dia tak ada the power, been cut off from the engine, maknanya dia tak ada power kepada tu. So dia tak memberi beban. Okey, sebab dia canggih, kereta harga 100,000 sayang. Okey. Dan dia tambah lagi satu aplikasi, iaitu Auto Hold. Okey. Auto Hold ni kalau kita apply biasanya kalau banyak sangat traffic light, okey, kita berhenti jalan, so kita disarankan pakai auto hold. Okey. Ataupun kalau kita naik bukit pun kita boleh pakai auto hold. Okey, turun bukit kita pakai descent control lah. Okey. Okey, guna, siapa tanya ni, saya guna minyak gearbox beli luar? Tak boleh lah sayang. Okey. Saya nak cerita pasal gearbox, minyak gearbox ni beli kat luar ni, saya nak cerita lah ya. Ini pengalaman pahit pelanggan saya. Nanti saya nak cerita last sekali lah ya, untuk kita punya iktibar kepada anda di luar sana, dan boleh kita kongsikan kepada kawan-kawan kita ya. Okey, kita apa lagi ni? Kita tekan ya. Kita ada iklan ke ni? Sekejap saya nak tunjuk sikit. Okey. Okey. Oh, dah tak ada iklan lah sini. Iklannya apa ya? Tak ada apa iklan. Cuma saya nak beritahu PKP akan berakhir pada 28 hari bulan. Harap-harap kita boleh jimba, kita boleh berada di kawasan yang kita sepatutnya ya. Duduk di rumah ni pun bagus. Okey, tak ada masalah. Cuma harap-harap COVID ni akan berkurang lah ya. Okey. So
Okey. Dah hampir kita ada janji cuma ada 30 minit saja. Saya pun penonton saya pun tak ramai dah. Cuma saya nak beritahu apakah akibat sekiranya kita menggunakan minyak CVT ataupun minyak auto yang kita beli dekat luar. Okey, saya nak cerita satu. Satu hari saya menerima panggilan daripada, cerita ni lah. Lepas ni saya nak tu. Jadi masing-masing boleh off lah ya. Satu hari pelanggan saya yang disayangi Puan X telefon saya. Dia kata, Cik Raja. Raja, dia panggil saya Raja. Dia bukan panggil Raja. Cik Raja, saya Puan X. Saya, ya Puan, kenapa? Sebab suara dia agak cemas. Saya tanya dia, kenapa? Saya ni daripada nak pergi Seremban ni. Ya, kenapa Puan? Kenapa kereta saya ni? Saya tanya, apa yang kenapa apa? Dia kata, bila saya speeding 80 ke atas, 80, so gear dia free. Puan, anda tahu tak? Kereta yang digunakan lah Saga FLX CVT. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, mati aku nak jawab soalan dia ni kan. Sebab apa? Dia on the way to Seremban, mungkin somewhere dekat KL. Dia sekarang ni tak boleh speed. Tak boleh speeding over dan 80 km per hour. Bila dia speed je, apa jadi? Gearbox dia akan free. Tapi engine still on. Okay? So, saya tanya, macam mana Puan? Dia kata, apa nak buat apa? Benda tak boleh berjalan. So, dia just pull over lah. Duduk dekat tepi tu. So, makan kacang ataupun dia off the engine. So, bila off engine, dia start balik engine tu, dia boleh jalan. Dia boleh jalan. Tapi yang nyatanya, dia kata tak boleh speed over 80 km sejam. So pun saya ni bukan jenis SA yang pandai sangat kan. Kita bukannya pandai sangat, tapi saya terdetik untuk bertanya dia beberapa soalan. Okay? Kita niat untuk membantu, bukan untuk itulah. Okay? Saya tanya Puan, Puan sebelum ni ada pergi bengkel ke? Sebenarnya Puan ni duduk di Jengka dia ni lebih kurang banyak juga kilometer dia nak sampai ke Temeloh ni. So dia kata ada tukar minyak hitam. Setakat minyak hitam je mungkin okey lagi. Saya tanya apa lagi yang Puan buat? Ada tukar minyak gear, dia kata. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa Puan tukar minyak gear kat luar? Dia kata, murah, dia kata. Pomen tu kata boleh buat. Saya kata macam inilah Puan. Balik daripada Seremban, terus datang ke Temeloh, jumpa kita punya servis, bahagian servis, kita tukar balik minyak CVT tu. So, apa jadi? Selepas tu, dia 3 hari lepas tu, dia balik ke Temeloh, dia balik Jengka, dia datang semula, kita buat appointment, kita tukar balik CVT. Sampai sekarang, dia tak ingat lah cerita tu. Cerita yang dia bercinta dekat Seremban tu, yang dia kena tu. Jadi mana itu sebagai moral of the story, itu bukan nak kata hadis lah. Itu betul, itu cerita betul, tidak ada tukar tambah, tak ada edit. Sebenarnya itu cerita daripada saya. Itu pengalaman saya. Kalau siapa nak tukar minyak gear box terpulang, tapi nasihat saya kepada pelanggan-pelanggan saya yang sayangi, tukarlah minyak gearbox di pusat servis Proton. Sebab apa? Itu yang original. Itu yang akan menyenangkan perjalanan anda. Okay? Jangan sekali-kali tukar kat luar. Kat luar tu saya tak nak komen. Okay? Mereka ni buat bisnes, kita tak nak memburukkan orang. Cuma kita sayangkan pada pelanggan kita. Jangan tukar minyak di luar. Tukarlah minyak di tempat pusat servis Proton ya. Okay, ada satu lagi idea saya nak cerita pada kawan-kawan di sini. Okay. Berkenaan dengan CVT lah. CVT ni auto lah. Okey, saya ada terbaca, bukan terbaca lah, saya pernah kereta saya ada satu pakai Saga ni Plus ni, Saga Plus, dia CVT. Okey, satu hari saya dapati saya punya steering wheel saya ni bergegar lah. Dia tak macam biasa ya. Bila kita start kereta, dia biasa je lah. Tapi gegaran dia, vibration itu lebih kuat, luar biasa ya. Jadi saya tanyakan kawan pada bahagian servis, dia kata mounting awak ada rosak. So mounting ni pada Saga FLX dia ada 4 ya. Untuk pengetahuan semua, Saga sekarang dah ada 3 mounting, tapi kita yang ni kita ada 4 ya. Yang saya ada pakai 4. So apa yang jadi bila kita bawa kereta, steering dia akan bergegar kuat, lepas tu bunyi engine akan kuat, dia punya dashboard akan kuat bunyi lah. Macam tak sedap lah kan. Makin laju makin kuat lah bunyi. So saya pun terbaca dalam YouTube, ada satu kawan tu dia post kan, dia kata
macam mana you nak tahu you punya mounting you rosak? You taruh botol mineral yang kecil tu 500 tu ml tu, so letak dekat steering tu, you lekatkan dia. Kalau kocokan dia kuat air tu, maknanya you punya mounting you rosak. Okay, mounting ni ramai yang tahulah ya, saya nak terang pun panjang lah, saya pun nak habis. Okay, jadi mounting ni tugas dia untuk memegang enjin pada chassis, okay, melekatkan. So tugas dia menyerapkan vibrate itu supaya tidak masuk ke dalam kabin ya. So kalau botol yang kita letak dekat steering wheel tu bergegar, berkocak air dia, maknanya mounting kita rosak. So apa masalah dia? Tak ada masalah pun. Dia beritahu kalau kita melengah-lengahkan, delaykan kita punya tukar mounting ni, okay, maka satu hari nanti dia akan merosakkan CVT kita. Okay, dia pun buka lah dalam tu, saya dah tengok dia buka tu, dia kata di sinilah masalah dia CVT ni. Kalau dia mounting kita lambat tukar, so vibration yang dihasilkan oleh tu akan merosakkan CVT tu. Bukan sekarang tapi lambat, tapi akan rosak. So poket akan koyak lah ya. Jadi saya nasihatkan pada kawan-kawan, okay, kalau mounting tu ada rosak, please pergi tukar mounting tu. Okay, mounting dia ada 4, mounting steering ada satu lagi, so tukarlah ya, walaupun menggunakan belanja tapi terpaksa tukar. Jadi sebab apa? Dia tidak menjangkit kepada benda lain ya. Bila kita mounting, jadi kalau kita tak tukar mounting engine tu, maka dia akan menjangkit kepada CVT kita pula. So itulah nasihat kepada kawan-kawan di luar sana, pelanggan-pelanggan saya yang dengar ni, yang tu. Okey, itu saya rasa itu saja. Pertanyaan tu dah tak ada rasanya. Kalau tanya pun saya tak boleh jawab kot. Jangan Jeffrey, okey, watching, okey, kepada mereka, untuk saya nak beritahu, okey, kalau nak berjumpa saya, nak hubungi saya, boleh pergi ke FB saya, okey, Raja Ahmad, ataupun pada page saya Ahmad Proton Temerloh, ataupun boleh terus kepada Apiko Temerloh ya. Kami berada di Temerloh dekat sebelah Bank Islam, berhadapan dengan Court Mammoth. Okey, kita ramai sales advisor yang handsome, yang bijak-bijak, yang cantik-cantik pun ada, yang macam ratu pun ada, semua ada. Okey, manager kita pun cantik, manis kan, soft spoken, very talented, fluent in English, England way, dia balik England kot. So we have a very good groups, very our team like Brazil lah, we play football as a team. So okay, we help each other. Okay, so let's say you kenal one of our staff, Cik Zaidi ke Cik Riza yang terkenal saudagar ni ya, dia jual semua ni, saudagar ni biasa dia jual basikal, dia jual motor, basikal pun dia jual. So tapi yang penting dia jual kereta jugalah. Okey, dia bijak dalam IT, bijak ni Zaidi ni otai. Okey, saya nak kenalkan kawan-kawan saya semua. Okey, Cik Yusri, orang lama, Cik Nelson, Cik Wong Kameng, kita ada pada saya yang tu lah, Cik Kama, Iron Man kita, Cik Ari, dia good person, good looking person. Siapa lagi tu kita, then kita ada yang ladies yang cantik manis, okay, Cik Natra, okay, Cik Nita, and then coming soon is will be after having a baby, Cik Ayu lah, Puan Ayu. So good of luck. Kita doa sama-sama sebelum kita doa supaya Allah Ta'ala mengangkatkan COVID-19 ni, supaya semua kita boleh berjumpa seperti biasa, boleh bersalaman, boleh peluk semua kan, boleh say, boleh ngeteh, boleh sigaret, semua makan dekat kedai Abang Din belakang tu, Abang Jang, arwah Abang Jang tu. So life get normal lah. Kita nak hidup yang tu, kita tak nak hidup yang duduk kat rumah kan, masing-masing makan kerupuk duduk kat rumah, lepas tu lepas makan. So kita tak nak, kita nak hidup kita get back to normal kan. Semua kita sayangkan kawan kita sayangkan saudara mara kita nak adakan simple ceremony, ada birthday party, kita nak ajak orang, ada apa saja, so kita boleh ajak orang, ajak kawan-kawan makan-makan. This is life kan. So harap-harap
things getting better lah. Okay, siapa ni manager pun cantik je, jadi memang cantik lah ya. Cik Roy, okay, selamat datang Cik Roy. Lambat tu apa Ain, okay, Puan Ain ni memang cantik orangnya dia, tapi cuma dia kesian dia have to push off from her house dekat Rentam tu, jauh juga beberapa kilometer, tapi dia ni sangat perlukan satu dia perlukan satu kereta yang lebih baik lah. Okay, kereta tak dengar suara Cik Puan Ain, kenapa tak dengar suara pula? Saya selalu memuji anda. Okay, anda seorang, dia sebenarnya saya nak beritahu, Ain Mahmud ni adalah kita punya manager. Dulu dia, sebelum dia jadi promote as our manager, dia adalah, I don't know, tapi dia marketing manager lah. Since dia pegang hold ni, dia banyak tolong kita. Okay, pertama saya nak beritahu di luar sana, Proton Temerloh, Apiko especially, kita dapat banyak education melalui tangan dia. Sebab apa? Dia punya suara tu sangat mendayu. Sampai HQ pun yang tu dah sengit sebelah. Sebab apa? Dengar suara dia, nak minta kereta tu bagi, minta 1 dapat 3, minta 3 dapat 5. So bayangkanlah, suara dia dalam muka manis, suara pula mendayu. Saya pun tak tahulah ya, tapi itulah dia yang berlaku pada Proton Temerloh, Apiko Temerloh ni. So kita ada ready stock, kita ada itu ya. Jadi datanglah ke sini, bantulah, supportlah kami. Okey, apa yang kami boleh buat, kita akan bantu ya. Kita akan tolong anda untuk merealisasikan kehendak anda. Kita tidak melakukan perkara yang kata orang melepaskan batu di tangga. We are watching you, we are servicing you from toe to our head. So toe to the head. So okay, akhir kata itu saja. Maybank apa khabar? Okay, harap-harap loan yang kita submit pada Maybank sebelum PKP ni speed up lah. Sebab apa? Manager kita pun tanya hari-hari, so dia setakat ni dia okey lah ya. Setakat ni lah, tapi dia jarang nak marah. Seperti kita minta pihak Maybank, okay, yang sangat baik selama ni, banyak membantu kita pun, tolong kita, bantu kita ya. Okay, itu saja untuk hari ini. Berjumpa lagi di siaran yang akan datang, tapi tak tahu bila. Okay, sebab ini pun macam muka kena paksa. Tapi apa pun, that's all from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.